Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama-sama saya Papa Berry dalam segmen Rakyat Kena Tiada Siapa Yang Peduli edisi 22 Oktober 2023. Segmen pada hari ini ditaja oleh akaun kedua Papa Berry Studios di TikTok. Seperti mana yang anda mungkin sedia maklum, akaun pertama Papa Berry Studios di TikTok telah pun disekat buat selama-lamanya oleh pihak TikTok lantaran ramai pihak yang kekoyakan dengan isi kandungan yang terdapat dalam akaun tersebut. Jadi akaun kedua ini telah pun diwujudkan sejak 2 minggu yang lepas dan sehingga kini telah mencapai hampir 40,000 orang followers. Jemput untuk mengikuti akaun kedua Papa Berry Studios di TikTok ini dan pastikan akaun ini disebarkan merata-rata, kandungannya juga dikongsi di mana jua pelosok di dunia ini. Ingat, hanya ada satu Papa Berry Studios di TikTok, tidak ada copycat yang lain. Kalau ada copycat yang lain, itu adalah satu bentuk peniruan. Kembali ke segmen kita pada kali ini. Sekarang ini telah tular di media sosial dan juga di akhbar-akhbar, harga ayam bulat dan ayam mentah di seluruh negara mengalami kenaikan yang sangat mendadak. Sehingga ada yang mencecah RM11 untuk setiap kilogram ayam. Perkara ini sudah pastilah meresahkan para pengguna yang rata-ratanya melahirkan rasa terkejut atas kenaikan harga yang melampau ini. Tinjauan kami dekat pasar raya, di pasar-pasar, di kedai-kedai dan di merata tempat penjualan ayam di seluruh negara mendapati proses jual beli ayam tidak lagi serancak dahulu, di mana kebanyakan pengguna seolah-olah mengelak untuk membeli barang mentah tersebut lantaran harganya yang terlalu mahal pada ketika ini. Tetapi ada satu perkara yang memelikkan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita perhatikan kenyataan-kenyataan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, yang turut dipanjangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masing-masing menyatakan bahawa harga ayam dan telur perlulah diapungkan kerana pada ketika ini bekalan barang-barang mentah tersebut adalah stabil dan harga di pasaran adalah jauh lebih murah. Dan kalau menurut pembentangan belanjawan baru-baru ini, harga ayam dan telur ini akan diapungkan seawal 30 hari bulan Oktober tahun 2023. Dan sekarang ini masih lagi belum capai ke tarikh 30 hari bulan Oktober. Tetapi tiba-tiba pula harga ayam telah dijual melampaui harga siling yang sedang dilaksanakan pada ketika ini, iaitu RM9.40 untuk setiap kilogram ayam. Apakah maksud semua ini? Adakah ini bermaksud memang wujud permainan kartel-kartel yang menyorokkan bekalan ayam hingga menyebabkan harga ayam ini menjadi melambung? Ataupun mungkinkah terdapat manipulasi pasaran yang gagal dikesan ataupun tidak dapat diambil tindakan oleh pihak berkuasa yang tertentu untuk memastikan harga ayam menjadi stabil? Adakah pihak berkuasa dan juga penguat kuasa kementerian tidak nampak perkara ini berlaku? Ataupun mungkinkah laporan telah pun dibuat tetapi mereka ini mengambil keputusan untuk tidak mempedulikan laporan tersebut kerana kenaikan ini adalah sangat-sangat ketara dan tidak boleh dipandang sepi begitu sahaja. Ini baru cerita ayam. Bagaimana pula dengan telur pada masa akan datang? Bagaimana pula dengan daging? Bagaimana pula dengan udang, sotong, ikan dan pelbagai lagi barang-barang mentah yang sentiasa menjadi keperluan untuk rakyat negara ini? Adakah kita boleh mempercayai kata-kata kerajaan bahawa pengampungan harga ayam dan telur ini akan memastikan harganya murah? Bila mana belum diapungkan pun harga ayam dan telur menjadi sangat-sangat mahal pada ketika ini. Mungkinkah selepas harga itu diapungkan bermula 30 hari bulan Oktober nanti, harganya akan turun buat seketika bagi meredakan kemarahan rakyat dan kemudian apabila rakyat sudah selesa dengan harga yang murah tersebut, harga tersebut akan dinaikkan secara mendadak? Perkara inilah yang perlu diambil berat dan diperjelaskan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta oleh Perdana Menteri itu sendiri. Sudahlah subsidi bakal ditarik di sana dan di sini. Sudahlah semakin banyak sekali harga-harga barangan yang tidak lagi dikawal selepas ini. Apalah nasib rakyat Malaysia selepas tarikh 30 bulan Oktober, selepas tahun 2023 ini berakhir? Adakah rakyat Malaysia akan semakin mengalami keadaan di mana mereka tidak ada lagi kuasa membeli yang bagus? Adakah kita semata-mata hendak mengejar inflasi yang merudum, kita sanggup untuk membebankan rakyat, mengurangkan kuasa beli rakyat
dan akhirnya akan menyebabkan ekonomi kita semakin lama semakin lembab, semakin lama semakin malap. Bila ekonomi kita semakin lembab, bila ekonomi kita semakin malap, jangan bermimpi untuk menyaksikan pelabur-pelabur asing datang untuk melabur ke negara kita. Yang paling utamanya tuan-tuan dan sekalian, faktanya ketika ini harga ayam begitu melambung di pasaran. Apakah yang bakal dilakukan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Menteri Kos Sara Hidup dan juga Perdana Menteri itu sendiri? Sama-sama kita saksikan. Terima kasih kerana menonton segmen Rakyat Kena Tiada Siapa Yang Peduli untuk hari ini. Ingat, akhirnya nanti rakyat juga yang terpaksa jaga rakyat. Kalau nak diharapkan menteri, bak kata Rafizi Ramli, paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana?